dirahmati Allah, nanti kita mati, kita bertanya pada Allah, ini amalan aku yang mana ni ya Allah? Dulu kau datang Masjid Al-Mukminun Subang, bukan mu seorang jadi baik, ada orang lain turut jadi baik daripada live yang ditonton daripada Masjid Al-Mukminun Subang. Kita pun dapat saham akhiratnya, Masya Allah. Jadi bila fikrah kita dibawa ke situ, kita tidak ada tamak haloba, tidak ada bakhil untuk berkongsi kebaikan-kebaikan. Sebab syurga Allah ini sangat luas, seluas langit dan bumi Allah. Kita tak jumpa penghujung langit bumi di mana, muslimat, betapa luasnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak letak semua yang namanya manusia bersyahadah kepada Allah, semua akhirnya bernatijah syurga. Tetapi untuk meletakkan diri kita syurga atau neraka, muslimat dirahmati Allah, Allah beri akal untuk kita timbang, hak ni baik ke jahat. Sebab itu syurga bukan untuk orang yang faham mengaji agama saja, tapi untuk orang yang berakal ni timbang. Sebelum buat apa, ni Allah suka ke tidak? Ke yang ni aku hanya ikut tuntutan nafsu? Ni muslimat. Jadi orang yang hanya mengikut tuntutan nafsu, perbuatannya itu confirm memudahkan jalannya ke neraka Allah. Tetapi bila dia tahu ni nafsu yang berkehendak, tukarlah, sebab Allah tak suka walaupun nafsu suka. Kita pergi kepada perkara yang Allah suka. Maka orang yang menjerat nafsunya sendiri, memberitahu kepada nafsu tak boleh melampau-lampau hidup atas dunia. Biasa bagi orang beriman, dunia ini adalah penjara, kerana nanti di syurga penuh dengan nikmat kebebasan. Maka muslimat, dia tahan kehendak nafsu. Bukannya perlu dihapus nafsu ni, perlu diurus. Kepada apa? Juga cinta, juga tamak. Tetapi pagi dah dengar ilmu, petang nak buka lagi TV channel ilmu. Kita macam tamak, nak sangat buat banyak-banyak kebaikan yang disukai, dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Uruskan nafsu ke arah itu, insya-Allah kita mati sebagai orang yang bernafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Amin ya rabbal alamin. Baik, tolong ajarkan saya teringin, saya berangan-angan, saya bercita-cita, saya nak sangat jadi macam wanita yang Ustazah ceritakan itu, nampak solehahnya, nampak seperti ciri orang yang dimatikan husnul khatimah, nampak seorang syahidah yang mati syahid. Masya Allah muslimat, bila ramai yang bertanya demikian, saya jadi menggigil tubuh. Tuhan, aku pun belum tentu lagi ke syurga. Faham ya muslimat? Semua kita punya angan-angan. Kalau kita lepas ni nak ngetih dengan siapa-siapa, kita tahu malam tadi dia buat jahat, buat dosa besar pula, pagi ni dia nak ngetih dengan kita. Cuba sembang dengan dia. Kau kalaulah ditakdirkan ajal tiba, kau mati nanti nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Ya, aku nak masuk syurga lah. Tanyalah dekat mak-mak rempit, tanya, kau nanti kalau kahwin nak wanita solehah ke wanita tolehah? Dia automatically akan jawab, mestilah nak solehah. Tu yang kau kepit ke hujung kiri kanan tu, itu solehah ke macam tu? Alah, itu untuk buat main-main je. Nak buat isteri mestilah nak solehah. Kau main angan-angan tinggi melangit, muslimat dirahmati Allah. Samalah macam yang kita sembang tanya malam tadi, buat dosa tapi pagi ni ditanya kalau mati nak syurga ke neraka. Jawapan orang yang normal ini pasti automatically nak masuk syurga. Ini yang Ustazah kongsikan di mana-mana. Yang hantar messenger saya nak masuk syurga, ajarkan saya, Ustazah, macam mana nak ke syurga kalau Ustazah tengok siapa yang hantar messenger ni, kata-kata dalam Facebooknya hanya perkara yang masih keji, caci maki, mencarut dalam Facebook. Muslimat dirahmati Allah. Satu. Yang kedua, profil di Facebook dia apa muslimat? Adalah orang yang belum menutup aurat sempurna, yang rambut merah, skirt pendek. Masya Allah, orang begini pun berangan-angan ke Firdausi. Salah ke? Tak salah. Tapi kesian. Sebab apa kesian? Sebab orang ni ada cita-cita nak ke syurga, tapi macam mana nak ke syurga kalau zahirnya masih begitu? Ustazah, zahir je, saya tak tutup aurat pun saya sembahyang. Faham sayang, sembahyangmu semoga diterima Allah. Tetapi tahu tak syarat apa yang nak mengundang orang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Syarat apa nak masukkan diri kita ke dalam syurga Allah? Kak, saya bukan orang alim, saya hanya kongsi apa yang saya rasa. Sebagai isteri kita bagaimana? Sebagai anak kita bagaimana? Ibu ayah kita masih berada atas dunia atau telah kembali ke rahmatullah? Bagaimana kita nak
mengisi diri kita ini sebagai orang yang bakal menghuni syurga. Sebagai jiran macam mana, rakan-rakan sepejabat macam mana. Bukankah cerita dalam ni kisah tentang kita, semua kita. Tapi bila dah baca sampai habis, apa respon depa muslimat? Depa kata apa? Ustazah, susah rupanya nak masuk dalam syurga. Ya kak, tak boleh buat sorang-sorang, kena buat secara berjamaah. Kita kena berpimpin tangan. Islam ni bukan untuk kita seorang, bukan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang. Sebab tu wajib bagi rasul-rasul kita menyebarkan kepada umatnya. Kita tak hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajari sirah Muhammad, kenali sungguh-sungguh siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kenal itu boleh mendatangkan cinta. Bila sudah cinta, muslimat dirahmati Allah, kita ketepikan nafsu kehendak kita. Kita follow rapat-rapat apa yang Nabi suka. Sebab yang Nabi suka itu bukan nafsu, tapi semata-mata dipimpin oleh wahyu Allah. Yang wahyu Allah nilai itulah Quran. Sebab itu kadang kita mengaku Allah itu Tuhan kita, kita baca hari-hari dalam solat selepas suratul Fatihah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulang. Apa benda surah ni yang Allah turunkan? Bila datang orang-orang Quraisy yang bertanya, tak percaya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengajak sembah Tuhan yang esa. Mereka datang, sif lana rabbak ya Muhammad, ceritakan kepada kami wahai Muhammad, sifat Tuhanmu tu macam mana? Kalau Tuhan kami ada batu, ada rupa, ada yang matahari, ada yang pohon. Tuhan kamu tu sebenar macam mana? Nabi pun tak reti nak jawab macam mana, sebab Nabi tak menjawab dengan nafsu. Bukan macam kita orang tanya je, I rasa lah, ya kot, hari tu I macam dengar-dengar. Main rasa, main kot saja muslimat. Tak buat tabayun, kajian dulu. Tak tanya orang yang pakar dulu. Nabi dia tak tahu nak jawab macam mana ni. Nabi tunggu wahyu. Maka datang qul huwallahu ahad, katakanlah, kan, bukan dijawab dengan gambaran Tuhanmu bagaimana. Katakan bahawa Tuhanmu Allah itu esa, tunggal. Musliman, qul huwallahu ahad, Allahus samad, tempat mohon segala hajat, tempat berpaut, tempat kita betul-betul menjadikan Allah ini sebagai tempat sandaran. Macam hari ni ibu-ibu yang memilih datang awal dapat bersandar dekat tiang yang sangat kukuh ni, confirm tak runtuh, kecuali kiamat lah kot ataupun gempa bumi. Kukuh muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau bersandar di batang pohon yang kita tahu mati dah lama pokok ni, tapi tegak lagi ni, boleh kot bersandar. Dalam penuh dah dengan anai-anai. Kita yang besar pula bersandar kat situ, jadi apa? Sekejap tombang batang tu dengan kita-kita sekali tombang. Jadi maksud bila kita bersandar kepada Allah yang maha kuat, maha segala-galanya, kita takkan lemah. Muslimat, walaupun kita adalah manusia yang lemah, kerana tempat sandaran kita adalah Allah.